Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang Tan Sri Yang di-Pertua kerana beri saya peluang, beri berjelebu peluang untuk membahaskan rang undang-undang perbekalan 2024 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas terutamanya kepada Yang Amat Berhormat Tambun kerana telah membentangkan satu belanjawan yang pada kali ini adalah belanjawan yang terbesar. Yang Berhormat Tambun berani membentangkan belanjawan terbesar dalam keadaan ekonomi negara yang kita semua tahu. Tetapi oleh kerana semata-mata untuk memastikan pembelaan dan kesejahteraan kepada rakyat diberikan keutamaan, maka pembentangan yang sedemikian rupa diharapkan dapat memberikan manfaat 100% kepada rakyat. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan tahniah juga kepada Kementerian Kewangan ni kerana telah mewujudkan portal manfaat yang boleh digunakan oleh rakyat untuk menyemak segala bentuk bantuan dan inisiatif belanjawan yang terbabit dan terkait dengan mereka. Saya pernah sebut tentang perkara ini satu ketika dulu, Tan Sri Yang di-Pertua, kerana rakyat tak faham dan tak maklum bentuk bantuan dan juga subsidi atau apa perkara berkaitan belanjawan jika tidak dipermudahkan urusan akses information ataupun informasi kepada rakyat. Kerana itu saya cuba ni Tan Sri, sebagai ahli parlimen, saya cuba portal ini, dan bila saya masukkan maklumat ringkas tentang diri saya, maka semua perkara yang terkait dan juga bentuk inisiatif yang terkait dengan saya terus kita dapat maklumat. Saya ingin mewar-warkan supaya semua ahli parlimen cuba portal ini, dan apatah lagi rakyat dan timbalan menteri luar juga boleh mengusahakan kempen yang sedemikian rupa. Kerana itu Tan Sri Yang di-Pertua, ini adalah merupakan satu tambah baik yang diambil oleh kerajaan Madani ini untuk kepentingan rakyat. Saya ingin mulakan perbahasan saya dengan menyentuh soal pengundian di Malaysia, Tan Sri. Pilihan raya umum yang ke-15 adalah merupakan PRU yang pertama selepas kita meluluskan RUU undi automatik ataupun undi 18 pada 16 Julai 2019 di dalam Dewan Yang Mulia ini. Namun begitu, saya ucapkan kerana proses ataupun kelulusan undi 18 ini telah memberikan pelbagai reaksi dan juga manfaat kepada proses pengundian dan juga kepada proses kebebasan hak memilih seawal 18 tahun. Yang penting kepada kita ialah pengundi muda tak boleh kita nak tentukan mengundi di satu-satu lokaliti tertentu. Ia mengikut keputusan ataupun mengikut IC, alamat kad kenalan yang termaktub dan juga yang telah didaftarkan. Sebelum saya sebut soal ini, Tan Sri, saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada polis dan tentera. Polis dan tentera ini mempunyai jasa dan peranan yang sangat tinggi dalam menjaga keamanan negara, dan juga ini tidak boleh tidak kita pertikai dan kita harus terjemahkan rasa penghargaan dan terima kasih kita kepada polis dan tentera ini. Cumanya Tan Sri, buat ketika ini pelatih-pelatih polis dan juga mereka yang berada di kem-kem askar ni, Tan Sri Yang di-Pertua, akan mengundi di mana lokasi dan lokaliti pusat latihan atau kem mereka berada. Saya ambil contoh di beberapa kawasan parlimen. Kalau di Negeri Sembilan kita ada kem tentera di beberapa daerah dan DUN. Di Jelebu kita ada pusat latihan polis air hitam. Dan saya nak bagi tahu kepada Dewan Yang Mulia ini, kalau contoh di pusat latihan air hitam ini, kita ada beberapa kategori. Ada pelatih regular akan menjalani latihan di sini dalam tempoh 6 bulan, dan bagi pelatih sokongan pula akan menjalani latihan bagi tempoh 4 bulan. Di setengah kawasan kem latihan ni, Tan Sri, jumlah pelatih sama ada tentera atau polis mempunyai jumlah pengundi ataupun jumlah peserta pelatih yang agak signifikan, yang menjadi pengundi di dalam DUN dan kawasan yang berkenaan, yang boleh jadi penentu kepada kemenangan mana-mana parti yang bertanding. Maknanya kalau jumlah dia 600,000, 1,000 itu boleh menentukan dan mengatasi jumlah pengundi yang berada di dalam DUN yang berkenaan. Saya beranggapan situasi ini adalah tidak adil kepada rakyat yang tinggal di kawasan tersebut, kerana pelatih-pelatih ataupun askar yang berada di kem ini
Mereka bukan saja menetap di situ tetapi mereka berada bagi tempoh-tempoh yang sangat singkat dan tidak berada di kawasan DUN dan parlimen yang berkenaan buat selama-lamanya. Selepas selesai latihan mereka, mereka ini akan berpindah kem dan mereka tidak lagi berada di situ. Dan hal ehwal kebajikan dan pembangunan di kawasan tersebut juga bukan lagi menjadi urusan mereka. Bukankah itu pada saya tidak adil kerana orang yang hanya tinggal sementara dan menjadi penduduk di situ tetapi telah mendapat hak untuk menjadi penentu kepada siapa yang akan berkhidmat kepada penduduk di kawasan yang berkenaan. Di dalam proses pengundian di Malaysia, kita semua sedia maklum kita ada 3 jenis pengundi, yakni pengundi awal, pengundi pos dan juga pengundi biasa. Oleh itu saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan agar pihak kerajaan dapat mempertimbangkan agar pengundi askar dan polis ini boleh mengundi di kawasan seperti mana alamat ataupun seperti mana yang tercatat di dalam kad pengenalan mereka melalui kaedah undi pos. Tan Sri Pertua, perkara yang kedua saya nak sebut ialah terdapat beberapa perkara yang ingin saya sentuh berkenaan dengan isu Felda. Untuk rekod Dewan, di kawasan Parlimen Jelebu kita ada 11 tanah rancangan Felda, di Negeri Sembilan ada 49 dan ada beberapa puluh lagi kawasan rancangan Felda di seluruh negara. Sebab itu banyak isu Felda yang berkaitan dengan Felda harus kita capai dan juga baik pulih ataupun untuk kita tambah value ataupun tambah kebaikan bagi kebaikan peneroka dan untuk generasi Felda yang akan datang. Antara perkara yang ingin saya sebutkan pada hari ini adalah berkenaan dengan Akta Penempatan Berkelompok JSC 1960, Tan Sri. Akta ini telah digubal pada tahun 1960, Akta 13, selaras dengan peruntukan di bawah artikel 76 Perlembagaan Persekutuan pada 27 April 1960 dan telah berkuat kuasa pada 30 Mei 1960. Tujuan pengubalan akta ini seperti kita semua sedia maklum adalah untuk menyeragamkan undang-undang serta dasar dan penubuhan kawasan penempatan berkelompok dengan syarat pemberi milikan dan penghunian di kawasan itu bagi perkara yang berkesampingan dengannya dan pelaksananya bagi semua negeri di semenanjung ini, iaitu dari segi polisi, dasar serta kuasa eksekutif yang diberikan oleh pihak berkuasa negeri. Akta ini juga sewaktu diwujudkan adalah sangat baik bagi mengurus dan mengawal tanah-tanah Felda di seluruh negara. Cumanya isunya, Tan Sri, akta ini telah berusia lebih daripada 63 tahun tanpa sebarang kajian dan juga pembaharuan. Banyak perkara dan klausa dan section yang ada dalam akta ini yang mungkin relevan waktu itu dan tidak relevan lagi ketika sekarang. Setelah lebih 60 tahun penubuhan Felda, kini rata-rata peneroka generasi pertama semakin hari semakin berkurangan kerana telah sampai umur dan sebagainya. Bagi peneroka yang telah meninggal dunia, Tan Sri, lot-lot tanah dan ladang mereka diuruskan oleh waris yang dikelaskan sebagai pentadbir sahaja. Beza antara pemilik dan pentadbir, pemilik adalah individu yang berkuasa sepenuhnya dalam soal harta yang dimiliki, yakni lot rumah dan juga lot ladang. Pentadbir pula tidak berkuasa sepenuhnya ke atas harta yang ditadbir, sama ada rumah atau ladang, dan hasil ladang mestilah dibahagikan sesama waris-waris mengikut perintah pusaka. Kan itu sejak akhir-akhir ini isu pembahagian tanah pusaka Felda semakin mendapat perhatian masyarakat dan yang disebabkan kegagalan menyelesaikan masalah pusaka ini. Pembahagian harta pusaka yang sememangnya telah bermasalah kini menjadi lebih rumit apabila berlaku salah faham di kalangan waris yang melibatkan hak milik berkelompok yang terikat dengan akta ini. Peruntukan yang sedia ada di dalam akta JSA pada ketika ini dilihat tidak mampu untuk dijadikan asas kepada penyelesaian masalah ini. Sekatan yang diperuntukkan dalam akta ini juga tidak memungkinkan ahli waris mendaftarkan nama mereka dalam geran tersebut dan dalam masa yang sama tanah tersebut tidak boleh dipecah sepadan dan sebagainya. Kan itu keadaan ini tanpa pemahaman yang jelas telah menimbulkan kesansian pada waris yang merasakan seolah-olah mereka hilang hak dan dinafikan hak mereka oleh undang-undang. Oleh sebab itu saya ingin mencadangkan agar akta JSC ini dipinda dan dikaji semula bagi mengambil kira kepentingan pewaris serta sebagaimana pembangunan masa depan Felda. Saya ingin mencadangkan supaya satu rundingan meja bulat perlu dibuat
yang melibatkan pihak kementerian, Felda, peneroka, badan bukan kerajaan serta bakar perundangan dan hartanah untuk mencari penyelesaian sebagaimana untuk menyelesaikan segala isu-isu yang berkaitan dan sekaligus untuk merangka pembangunan Felda untuk masa depan yang lebih baik. Tan Sri dan Pertua, satu lagi isu yang saya ingin bawakan pada hari ini adalah isu yang berkaitan dengan penanaman. Boleh sikit mencelah. Sekejap, okey. Boleh. Ya. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Terima kasih Yang Hormat Lebu. Saya tertarik Tan Sri Di-Pertua berkaitan pindaan Akta GSA 1960. Saya nak bertanya kepada Yang Hormat Jelebu, adakah Yang Hormat Jelebu sedar bahawasanya di Dewan Yang Mulia ini juga telah dibentangkan kertas putih Felda, dan dalam kertas putih Felda termaktub pelbagai intervensi yang perlu dibuat bagi memastikan masa depan peneroka Felda, generasi kedua Felda terjamin. Dan boleh Yang Hormat Jelebu nyatakan bagaimana harus kita dapatkan progres terhadap kertas putih Felda yang telah dibentangkan di Dewan Rakyat tempoh hari. Tan Sri, saya sokong payah besar, harap dapat masukkan dalam teks saya, harap dapat kerajaan mengemukakan laporan terkini tentang perkembangan kertas putih yang telah pernah dibentangkan di Dewan Rakyat ini, Tan Sri. Baik. Tan Sri, saya sambung semula. Isu yang berkaitan dengan geran penanaman semula sawit. Isu ini bukanlah hanya berfokus kepada peneroka sahaja, tetapi melibatkan lebih kurang 446,000 Tan Sri pekebun kecil dalam sektor sawit yang tak kira di bawah seliaan agensi ataupun persendirian. In total dengan izin. Geran ini bukanlah satu tabung yang baru, ianya pernah diwujudkan ketika zaman Kerajaan Barisan Nasional dulu, Tan Sri. Dan tetapi geran ini telah ditukarkan kepada konsep pinjaman dengan kadar faedah 2% untuk bagi tahun 2020. Dalam pembentangan belanjawan Yang Amat Berhormat Tambun tempoh hari, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kerajaan akan menyediakan insentif program tanam semula sawit dengan peruntukan 100 juta ringgit. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tambun. Insentif ini akan ditawarkan secara geran dan pinjaman kepada 7,000 pekebun kerja sawit persendirian. Mewakili para pekebun kecil yang ada sekarang ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih, namun beberapa persoalan dan juga cadangan ingin saya timbulkan supaya pihak kementerian dapat mengambil kira tentang perkara kebaikan tentang inisiatif ini. Yang pertamanya, Tan Sri, daripada 100 juta ini, berapa yang akan diberikan dalam bentuk grant dan berapa dalam bentuk pinjaman? Pertama, apakah kaedah pembahagian yang diguna pakai oleh pihak kementerian nanti? Kedua, yang ketiganya, Tan Sri, saya harap supaya pemberian grant penanaman ini semula dapat diberikan kepada pekebun kecil yang benar-benar memerlukan dan tidak diberi kepada pihak yang berkemampuan. Ini adalah kerana kos penanaman semula sawit semakin hari semakin meningkat. Sekarang ini dia makan jumlah 20 ke 25 ribu untuk hektar. Saya ambil kira 25 ribu, Tan Sri, kalau peruntukan 100 juta, peruntukan ini hanya boleh membiayai kos penanaman semula untuk lebih kurang 4,000 hektar sahaja. Sebab itu kaedah pemberian grant ini perlu diteliti supaya semua ataupun seramai mungkin pekebun kecil mendapat manfaat. Saya ingin memberikan cadangan dan pandangan kepada pihak kerajaan supaya kerajaan memberikan keutamaan untuk kepada pekebun yang membuat penanaman semula di bawah 3 hektar dibagikan dalam bentuk grant. Bagi penanaman semula yang melebihi 3 hektar, pekebun kecil ini boleh dialihkan untuk menerima pinjaman dalam bentuk pinjaman. Selain itu juga, saya ingin juga mencadangkan kepada pihak kerajaan agar tabung ini tidak bergantung harap sepenuhnya dengan dana kerajaan. Ini adalah kerana keadaan ekonomi dan juga bentuk bantuan kepada pekebun kecil yang semakin sedikit. Berdasarkan kepada statistik, Tan Sri, untuk rekod Dewan Rakyat ini, Jabatan Perangkat Malaysia bagi tahun 2022 sebanyak 3.78 juta tan minyak sawit mentah dengan nilai 19.77 bilion telah diekspor ke luar negara. Selain daripada itu, produk berasaskan sawit yang terdiri daripada minyak sawit, isi rong sawit, leukemia, produk sawit yang lain ataupun hampas isi rong sawit adalah sebanyak 22.75 juta tan
dengan nilai 118.12 bilion juga telah diekspor keluar negara bagi tempoh yang sama, iaitu bagi tahun 2022. Saya minta sambung sedikit Tan Sri ya. Jika dicampur Tan Sri, kedua-dua ekspor ini nilainya adalah 137.89 bilion. Kalau semua syarikat mengekspor minyak sawit mentah dan hasil sawit ini menyumbang 0.01, bukan 0.1, bukan 10%, tidak, 0.001% sahaja ke dalam tabung tanam semula ini, sebanyak 137 juta dapat kita kumpulkan bagi tempoh tahun berkenaan, iaitu bagi tahun 2022. Saya anggap pendekatan ini adalah merupakan pendekatan win-win situation dengan izin di antara semua pihak, sama ada pihak kerajaan, swasta maupun kebun kecil. Semua main peranan supaya dapat manfaat daripada pengujutan tabung ini. Kerana kita harus terima hakikat yang bertungkus lumus mengusahakan sawit ini adalah pekebun-pekebun kecil, dan yang berus niaga berbilion-bilion ringgit ini adalah pihak swasta dan agensi. Jadi kerana itu memadai ataupun apa salahnya kita ambil sedikit daripada nilaian tersebut untuk kita beri semula bantuan kepada pekebun kecil. Tan Sri dan Ketua, sebagai poin yang akhir, saya nak minta izin sedikit kerana ini adalah perkara penting berkaitan dengan keterjaminan makanan. Bermula daripada minyak, telur, ayam dan kini kita berhadapan dengan masalah beras. Dan kita faham isu kekurangan beras ini adalah berasaskan kepada beberapa faktor, cuaca, bencana, wabak, sekatan ekspor dan sebagainya. Dan ini adalah bukan sahaja merupakan isu di Malaysia, malah di peringkat global. Sebab itu, suka atau tak suka Tan Sri, kita perlu ambil serius soal keterjaminan makanan ini. Kerajaan perlu melihat dan juga apakah bahan asas makanan yang mana kebergantungan negara kepada hasil import ada tinggi, dan merangka satu pelan jangka panjang supaya kebergantungan kita terhadap barang makanan import ini dapat kita kurangkan dari tahun ke tahun. Saya mengharapkan supaya kerajaan kali ini, Tan Sri yang Ketua, bersedia untuk berbelanja dalam jumlah kewangan yang agak besar dalam soal keterjaminan makanan ini, kerana ini adalah merupakan satu time bomb dengan izin. Jika tidak dapat kita selesaikan, maka pada waktu dan tahun yang akan datang, masalah yang sama akan kita hadapi. Saya nak sebut Kerajaan Negeri Sembilan, Tan Sri, kita mohon 20 juta tambahan khusus daripada Kerajaan Persekutuan menerusi Belanjawan 2024 bagi memperkukuhkan projek keterjaminan makanan dan keselamatan bagi Negeri Sembilan. Peruntukan yang dimohon ini adalah untuk membantu industri pertanian, penternakan dan perikanan serta tanah tebiah. Dan mengikut sumber agro makanan Negeri Sembilan, Tan Sri, kita tak dapat dan nak tampung keperluan negeri-negeri lain, tetapi sekurang-kurangnya cukup untuk menampung dan menjamin bekalan makanan di Negeri Sembilan mencukupi. Satu perkara Tan Sri, kenapa peruntukan ini penting, saya dah sebut kepada Yang Berhormat Menteri. Saya beri contoh berkenaan dengan soal beras. Kerajaan negeri sekarang ni Tan Sri, kita tidak ada apa-apa kilang beras. Mini kilang beras pun tak ada, pusat pemprosesan beras pun tak ada. Malah pembekal beras 1,200 hektar di seluruh Negeri Sembilan hantar ke Melaka, Muar dan juga di negeri-negeri sekitar. Bila kita hantar beras ke Muar, kita hantar beras ke Melaka, beras itu tak balik semula ke Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan beli beras daripada luar. Kerana itu saya harapkan Negeri Sembilan ini adalah negeri luar jelapang, dan kawasan penanaman padi Negeri Sembilan seperti saya sebut hampir 1,200 hektar bagi seluruh Negeri Sembilan. Dan apa yang kita harapkan, apabila bentuk peruntukan dan bajet yang sedemikian rupa, maka pada tahun-tahun yang akan datang, Negeri Sembilan boleh mendirikan kilang memproses padi ini untuk menampung bekalan beras bagi kerajaan Negeri Sembilan. Tan Sri, saya ucapkan terima kasih. Jelebu menyokong. Terima kasih Jelebu. Sejemput merbuk.